Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada tajuk seterusnya di bawah uh, dalam unit yang ke-8 Al-Wahdatu Ats-Tsaminah, itu nafaqatu az-zaujah. Itu nafkah isteri. Okey. Okey, hadha huwa as-sababu ats-tsalitsu wa huwa milku zaujiyah. Ini adalah sebab yang ketiga yang diwajibkan nafkah, itu milku zaujiyah. Itu ada apa benda ni, hubungan perkahwinan. Hubungan perkahwinan. Biqali ta'ala, ini berdasarkan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maksudnya lelaki itu adalah tonggak ke atas wanita terhadap apa yang Allah kurniakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dan maksudnya Allah SWT ada beri kelebihan lelaki atas wanita dan wanita atas lelaki. Kemudian antaranya yang Allah dan yang dikira sebagai tonggak atas wanita ni dengan sebab mereka ni wabima anfaqu min amwalihim, dengan sebab mereka ni membelanjakan daripada harta mereka. Okey. Wal qayyimu ala ghairi huwa mutakaffilu bi amrihi. Jadi dalam ayat ni Allah SWT sebut ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwamun 'alan nisa, tonggak atas wanita. Jadi tonggak atas orang lain di sini, al-qayyim al-ghair maksudnya tonggak atas orang lain. Huwa, ianya adalah al-mutakaffilu bi amrihi. Ianya adalah bertanggungjawab terhadap urusan orang tersebut. Maksudnya kalau lelaki itu tonggak atas wanita, maka dialah dikira sebagai orang bertanggungjawab atas urusan wanita tersebut. Maka termasuklah dalam bab membiayai kehidupan isterinya itu. Okey, wa an Aisyata, dan hadis daripada Aisyah, anna Hinda binta Utbata, bahawa Hindun binti Utbah, qalat, dia telah berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun, bahawa Abu Sufyan ini adalah seorang lelaki yang kedekut. Walaysa yu'tini, di mana Abu Sufyan tidak memberikan kepadaku ma yakfini, apa yang mencukupkan keperluan aku. Maksudnya tak beri nafkah yang secukupnya kepadaku. Wa waladi, termasuk juga untuk anak-anakku. Illa ma akhastu minhu wa huwa la ya'lam, melainkan apa yang aku ambil daripada dirinya, maksudnya aku ambil senyap daripada hartanya, wa huwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Maksudnya ambil itu adalah untuk memberi nafkah diri dia dan anak-anaknya lah. Ambil senyap-senyap. Ambil harta Abu Sufyan senyap-senyap. Faqala, maka Nabi pun menyebut, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup bagi engkau dan anak engkau dengan mengikut apa yang ma'ruf, apa yang patut, apa yang sewajarnya, mengikut adatnya. Jangan ambil kurang sangat jadi tak cukup, jangan ambil lebih sangat, jadi suami akan marah pula, kan? Jadi dia ambil apa yang patut, sebab itu adalah hak kamu. Nafkah ini adalah hak kamu. Okey, rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, wa inna ma tajibu nafaqatu zaujati ala zauji bisyuruti taliyah. Sesungguhnya diwajibkan nafkah isteri atas suami dengan syarat berikut. Awalan, tamkinu az-zaujati nafsaha min az-zauji. Maksudnya isteri menyerahkan dirinya kepada suami. Maksud serah diri ini maksudnya bi an la tamna'uhu min wujuhi al-istimta'i masyru' biha. Maksudnya dia tidak, isteri tidak menghalang suami daripada bentuk-bentuk istimta' yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya berlaku kesediaan daripada isteri apabila suami nak istimta' dengan dia, maka tiada halangan dan isteri tersebut tidak menghalang. Okey, falau mana'athu wala an ba'din, jikalau isteri tersebut menghalang suami daripada diistimta' oleh suami dia, wala an ba'din, walaupun sebahagian saja daripada bentuk-bentuk istimta', faqat sahaja, lam tajib nafaqatuha ala zauj, maka isteri tersebut tidak berhak mendapat nafkah atas suami. Maksud suami tak wajib bagi nafkah. Maksudnya bila isteri menghalang, isteri tidak mengizinkan dirinya diistimta' oleh suami dia, maka di sini dia tidak berhak dapat nafkah. Amma in aradaha ala wajhi muharramin, adapun jikalau suami mahukan isteri tersebut, maksud mahukan beristimta' dengan isteri tersebut mengikut cara yang haram,
Ka'an aradaha an ya'tiyaha wa hiya fil mahidi. Seperti dia mahu mensetubuhi isterinya itu sedangkan isteri tersebut dalam keadaan haid. Fa inna intina'aha la yasqutu haqquha fi nafaqati 'alaiha. Maka keengganan isteri tersebut tidaklah menggugurkan haknya pada mendapatkan nafkah. Sebab suami tersebut hendak mahu melakukan istimta' dengan cara yang haram. Jadi isteri menolak. Jadi ini penolakan yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertama. Thaniyan an tatba'ahu fil makani wal baiti alladhi yakhtaruhu wa yastaqiru fih. Maksudnya isteri itu mengikut di tempat, maksudnya di kawasan tempat tinggal dan juga di rumah yang dipilih oleh suami dan suami mahu menetap di tempat itu. Di tempat maksudnya di kawasan, di negeri, di negara, dan suami memilih rumah tersebut. Jadi isteri kena ikutlah. Malam yakun al-makanu au al-baitu ghairu salihin lis-sakani au abaqa fihi syar'an. Selama mana tempat itu tidaklah dikira sebagai tidak sesuai ataupun negeri tidak sesuai untuk tinggal dan menetap padanya mengikut syarak. Maksudnya selama mana negeri atau tempat ataupun daerah tersebut itu sesuai untuk didiami dan rumah tersebut juga sesuai untuk didiami, maka dia isteri kena wajib ikut. Tapi kalaulah di tempat, di negara, di negeri ataupun di rumah itu tidak sesuai, kalau isteri tidak mengikut, itu tidaklah menggugurkan hak nafkah dia. Okey, falau kana yuqimu fi baldatin la yulhikuha dararun syar'iyyun sahihun bil iqamati ma'hu fiha. Jikalau sekiranya suami dia tinggal bermukim di sebuah negeri, negara yang tidak boleh menimbulkan mudarat di segi syarak yang sah untuk dia tinggal bersama suaminya itu. Maksudnya kalau tinggal di negeri itu tidak akan timbul mudarat. Mudarat dari segi nyawa, dari segi maruah dia, dari segi benda ni, agamanya, ataupun fi baitin mustawfin li syuruti syar'iyyah mu'tabarah. Ataupun suami memilih untuk tinggal di sebuah rumah yang cukup syarat. Di sisi syarat. Seperti rumah tersebut maksudnya dapatlah dia rumah yang dapat didiami dengan tenang, tidak ada lubang-lubang, maksudnya terselamat daripada dicerobohi, tidak nampak auratnya, kan? Jadi di sini ada dua isu sini, negeri dan rumah. Rumah ni kebiasaannya kalau dekat negara kita ni ghalibnya memang cukup syarat lah, kan? Maksudnya rumah tersebut duduk atas tanah semua sekali, ataupun kalau rumah flat pun maksudnya selamat untuk didiami, terselamat di segi keselamatan diri dan juga dari segi auratnya, kan? Okey. Jadi walam takbal bi iqamati ma'hu fi tilka baldah. Tapi isteri tidak mahu menerima untuk maksudnya dia menolak untuk dia bermukim bersama suami tersebut di negeri itu, walaupun negeri itu tidak timbul masalah bagi diri, ataupun zalika fi zalikal manzil. Ataupun dia enggan tinggal di rumah tersebut, kan, walaupun rumah tersebut memang sesuai untuk didiami. Jadi lam yukallaf bil infaq 'alaiha, maka apa benda ni, suami tidak diwajibkan beri nafkah kata isteri tersebut, li'annaha tu'addu nashizatan hina idin. Maka di sini isteri tersebut dikira sebagai nusyus dalam keadaan ini. Jadi inilah dua syarat untuk isteri mendapat nafkah daripada suami. Pertama, berlaku kesediaan untuk bila suami nak istimta' dengan dia, maka tiada halangan. Yang kedua, isteri mengikut suami tinggal di tempat ataupun negeri ataupun negara dan rumah yang dipilih oleh suami yang cukup syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Kemudian kita pergi kepada mashmulatu nafaqati zaujiyah. Maksudnya apakah perkara-perkara yang termasuk dalam nafkah isteri. Okey, nafaqatu zaujah tashmalu asyrata asya'a. Maksudnya nafkah isteri ni dia mengandungi 10 perkara. Ini apa yang disebut dalam kitab fiqh lah, fiqh klasik ni. Kitab fiqh mazhab Syafi'i, inilah yang dikira sebagai asas kepada membincangkan apa yang diperlukan oleh seorang isteri. Pertama, at-ta'am.
makanan. Wa huwa ala mu'sirin muddun. Maksudnya kalau bagi suami yang susah, dia adalah satu cupak makanan asasi. Wa ala mutawassitin, kalau suami yang sederhana, muddun wa nisfun. Wa nisfun, secupak setengah. Wa ala musirin, dan bagi suami yang senang, muddan, dua cupak. Min ghalibi kuti baladiha, daripada makanan asasi tempatan. Kalau kat kita ni berah. Jadi setiap hari suami, kalau suami yang susah, secupak makanan kena bagi pada isteri untuk makan satu hari tersebut. Kalau suami yang sederhana, maksudnya secupak setengah. Kalau suami yang senang, dua cupak kena sediakan pada setiap hari pada isteri tersebut. Kemudian yang kedua, al-udumu al-mu'tadu min ghalibi udumi baladiha. Udum ni kita boleh terjemahkan sebagai pelengkap makanan lah. Daripada yang biasa, daripada negeri, di pelengkap makanan negeri dia, seperti zait, seperti minyak, samin, lemak, kemudian khal, itu cuka. Fayajibu fi kulli faslin ma yunasibuhu, dan diwajibkan pada tiap-tiap fasa, pada tiap musim tersebut apa yang munasabah dengannya, kan. Jadi ini dikira sebagai pelengkap lah untuk nak melengkapkan masakan makanan. Kemudian al-lahmu bihasabi adati mahalliha qadaran wa waqtan wa bihasabi yasarihi wa isarihi. Kemudian daging. Daging ni termasuk jugalah ikan lah. Okey, bihasabi adati mahalliha. Mengikut adat tempatan. Kalau kat kita ni banyakkannya ayam, selalu orang makan ayam dengan ikan lah. Daging tu juga makan jugalah. Okey, mungkin daging ni tidaklah sebanyak orang makan ayam. Kat kita ni ayam lebih banyak dah sekarang orang makan sekarang ni. Berbeza dengan ikan. Jadi ikan dengan ayam ni sama-sama. Daging ni kadang-kadang. Okey, jadi kadarnya dan waktu. Jadi mungkin ada waktu yang sesuai makan daging, makan. Tapi kat Malaysia ni kalau kita tengok mungkin standard sepanjang tahun sama saja. Kerana sesuatu tempat mungkin pada musim sejuk mereka ni nak makan daging untuk memanaskan badan, kan. Tapi kat Malaysia ni standard je sepanjang masa. Kemudian wa bihasabi yasarihi wa isarihi, dan juga berdasarkan senang dan susah. Maksudnya melibatkan daging ni, maksudnya ayam, ikan, daging ni adalah mengikut ikut kemampuan suami di sini. Bukan ikut selera isteri, maksudnya ikut kesenangan, susah senang suami. Kalau mampu, kalau kat kita ni paling kalau standardnya orang biasanya adalah ayam dan ikan lah. Ikan tu pula tengok jenis-jenis ikan lah. Kalau daging ni daging mahal, kan? Daging tu mahal. Mungkin yang jarang boleh makan. Kalau orang kaya, mungkin bagi orang susah memang daging ni memang tidak mampulah bagi mereka. Okey. Kemudian kiswah. Yang seterusnya kiswatun takfiha. Maksudnya pakaian yang mencukupi keperluan isteri. Fatakhtalifu adaduha bihali mahalliha harran wa bardan. Jadi berbeza bilangan pakaian tersebut mengikut keadaan setempat, dan juga melibatkan cuaca panas dan sejuk. Jadi mengikut adat lah, mengikut keperluannya, kerana asalnya pakaian ni mengikut asasnya adalah untuk menutup aurat. Okey, jadi tengoklah dari segi apa yang diperlukan pada bagi seorang isteri tersebut. Okey, mengikut cuaca panas, cuaca sejuk. Kalau kat kita ni cuaca standard saja, sama sajalah. Tidak adalah pakaian yang musim-musim sejuk. Mungkin hanya sama saja sepanjang tahun. Wa jaudatuha, dan kualitinya adalah bihali zaujiha, mengikut keadaan suami, yasaran wa isaran, sama ada senang ataupun susah. Wa minha qamis, antaranya baju, izar, kain, sarawil ataupun seluar, wa khiman, penutup kepala, walihah, penutup badan, syita, maksudnya macam pashmina, wa madasur rijil, dan juga alas kaki. Okey. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada klik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.